Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, di dunia ni semua percakapan manusia ialah hal-hal dunia. Tak ada hal-hal berkenaan Allah. Bila dia tengok apa-apa yang dia tahu, benda yang dia tengok tu lah. Dan dia pun bercerita tentang benda tu. Bila dia balik rumah, jumpa isteri dia cerita pula apa yang dia tengok tadi. Kalau dia nampak faedah pada benda tu, dia pun cakap macam mana kita boleh dapat benda tu. Kalau dia nampak bahaya, dia akan cerita macam mana boleh kita hindarkan diri dari bahaya. Dia percakapan manusia berkisar atas benda yang mereka lihat lah. Dan mereka lihat benda kan, tak ada benda lain dia lihat. Jadi percakapan daripada buka mata sampai tutup, dalam mimpi pun semua hal-hal berkenaan benda. Itu benda ni selain Allah lah. Jadi dari kecil begitu, dari lahir sampailah mati. Bagaimana mungkin satu orang yang bercakap hal-hal selain Allah ni boleh ingat Allah pula? Dan bila tak ingat Allah, bagaimana boleh taat? Tentu tak boleh. Satu orang tak cakap tentang yang dia tak nampak, iaitu Allah. Cakap benda-benda yang nampak je selain Allah, tak mungkin dia boleh ingat Allah. Tak mungkin, mustahil. Dan bila dia tak boleh ingat Allah, boleh tak dia taat perintah Allah? Tak boleh. Dan bila dia tak boleh taat perintah Allah, tentulah dia buat benda yang dia suka kan. Tentu dia takkan buat yang Allah suka. Jadi Allah SWT bagi tahu, kalaulah segala kalaulah semua keadaan mengikut apa manusia suka dan apa manusia tak suka, maka dunia, langit, bumi ni akan hancur. Jadi semua keadaan berlaku mengikut bukan apa manusia suka, apa manusia tak suka. Semua keadaan berlaku dengan kehendak Allah Taala. Allah suka, dia berlaku. Allah tak suka, dia tak berlaku. Kalau dia berlaku ikut manusia suka, manusia tak suka, hancur langit bumi. Kenapa? Kenapa? Ada manusia dia semua suka yang tak benar. Semua suka yang tak benar. Yang lazat dia suka. Yang lazat tu tak benar. Sebab itu langit bumi akan hancur. Yang dia suka. Yang dia tak suka, yang benar. Yang dia suka, yang tak benar. Manusia. Jadi keadaan langit bumi tak boleh bergerak dengan ikut suka manusia, atau manusia tak suka. Dia ikut suka Allah.
Jadi kita tak nampak tu semua matahari, bulan, langit, bumi, siang, malam, apa saja berlaku dengan kehendak Allah. Berlaku atas perkara yang benar lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala manusia tak nampak. Kerana itu manusia tak cakap. Manusia cakap pasal duit. Ada orang cakap pasal duit daripada pagi sampai malam. Duit. Kan? Duit. Cerita duit. Sebab kerja dia kira duit. Dia kerja bank. Macam Yazid dulu kan. Kerja bank. Kerja bank kira duit lah. Duit. Orang minta keluar duit. Urusan duit. Balikkan singgah kedai kopi, cerita duit. Balik jumpa bini, cerita duit juga. Bagaimana orang yang macam ini boleh ingat Allah? Tak boleh. Yang itu yang kerja bank kira duit. Yang doktor pula, dia cerita tentang sakit. Orang ni sakit apa ubat dia, ini sakit, sembuh tak, macam mana. Kalau dia jurutera, cakap lain pula. Kalau dia petani, cakap lain pula. Kalau dia pekedai, cakap hal barang. Kalau dia tak ada kerja, dia berangan. Pagi sampai petang tentang benda, berangan. Kalau aku dapat ni, alangkah baiknya kalau aku dapat ni, alang bagus kalau aku dapat ni. Semua benda. Kalau dia tak ada kerja. Kalau dia kerja hantar barang, dia fikir barang ni nak dihantar sana, barang ni nak dihantar sini, barang ni berat lah, barang ni kecil. Alangkah baiknya kalau aku dapat barang yang aku hantar ni. Yang tu jauh, yang tu dekat. Jadi perbualan manusia tu ikut kerja dia lah. Kerja dia tu kerja benda lah, tak ada Allah lah. Kan? Satu orang yang berzikir subhanallah, subhanallah. Satu orang jaga, dia tak ada kerja, dia berdiri, dia pun ambil tasbih. Dia tak ingat Allah tu. Dia nampak ingat Allah, dia ingat benda juga. Sebab yang ingat tu bukan mulut, yang ingat tu hati. Hati tu tak ada Allah. Pegang tasbih je lah. Jadi yang kaya orang jual tasbih. Yang tipu orang manusia ni semua ditipu dengan pegang tasbih boleh ingat Allah. Kita ni tak boleh ingat Allah sebab mata kita tak nampak Allah tu. Mata kita nampak benda. Macam mana pun ingat benda punya. Walau zikir. Zikir tu semua penipu. Satu orang tak boleh ingat Allah kalau dia tak ada mata dia, mata hati dia nampak kebesaran Allah, tak nampak Allah. Bila mata hati dia tu jernih kan, nampaklah kebesaran Allah, keagungan Allah kan. Tengok langit, tengok kebesaran Allah. Tengok makan, tengok kebesaran Allah. Tengok air, tengok bunga, nampak keagungan Allah. Ada, nampak. Kenapa tak nampak keagungan Allah bila tengok bunga, bila makan durian, bila makan air kelapa, minum air kelapa, tak nampak kan? Bila makan burger, semua tak nampak. Nampak burger je. Kenapa nampak burger je? Terus bismillah pun tak ada. Niat kerana perintah Allah untuk sekurang pun tak ada. Jauh sekali lah niat. Bismillah pun tak ada. Kenapa tak boleh nampak Allah? Sebab mata hati tu buta. Yang tak buta mata tu lah, mata tengok benda. Mata ni yang ada cermin mata. Mata tu boleh nampak benda, dia tak boleh nampak kebesaran Allah tu. Ini kalau kita nak jadi orang berzikir, mata hati tu mau jernih berzikir. Sebab itu Allah bagi tahu mereka tu ingat Allah berdiri, baring, duduk.
Bila dia tengok semua ni, wahai Allah, tak kau jadikan ni sia-sia. Tapi lama juga kita buat usaha agama, tapi sampai sekarang tengok langit pun tak ingat Allah. Tengok langit tu tak ingat Allah. Tengok bunga tak ingat Allah. Tengok durian besar-besar kan dekat jual, tak ada cakap subhanallah, maha suci engkau yang menjadikan durian ni. Tak ada. Melilih air liur je. Sedap lah itu. Musang king berapa tu? Sekilo. Itulah yang kita nampak semua benda, tuan. Sebab itu mata hati tu mau disucikan. Mata hati tu disucikan, yang kita panggil hati tu adalah kepercayaan kita. Yang selama ni tak dipaham oleh orang, bahawa mata hati tu kepercayaan. Mata hati. Jadi Allah SWT mahu mata hati tu yang disucikan. Jadi manusia untuk sucikan mata hati tu, manusia kena ucap mula-mula sekali lah, sebelum apa-apa lagi. Mau mengucap kalimah suci. Kalimah suci tu, itulah dia kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu kalimah suci. Muhammad Rasulullah Allah. Kalimah inilah yang mau berada dalam kepercayaan kita, dalam hati kita. Baru bila dia ada, bersinarlah, bercahaya. Nampak langit, tengok langit, tak nampak langit, nampak kebesaran Allah. Makan, tak nampak makanan, nampak keagungan Allah. Keagungan Allah, kebaikan Allah, kemuliaan Allah, kerahiman Allah, nampak Allah tu maha berkuasa, nampak. Tapi bila mata hati tu buta, macam kamu, macam Sufyan, Samad, walaupun Samad beriman bersaleh, kamu semua dah beriman bersaleh, tapi mata hati tu malap. Malap, kau tahu malap macam pelita lilin ni, macam nak mati je. Macam nak mati je pelita tu. Cahaya tu sikit sangat. Jadi kalau cahaya tu sikit sangat, bilik tu pun tak boleh terang. Tak terang. Cahaya kan sikit je. Bau beriman saleh tahap rendah sangat. Bau cahaya dia nampak. Apa pun tak nampak dalam bilik tu. Kalau ada lipan tak nampak, apa pun tak nampak. Macam tu lah. Jadi bila cahaya hati tu malam, langit besar tu pun tak boleh nampak keagungan Allah. Sebab itu dalam penciptaan langit dan bumi ni, Allah mahu manusia lihat bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dia tak boleh dapat. Mereka, tapi bila ditanyakan dia, siapa yang jadikan langit dan bumi ni? Oh, dia kata Allah. Siapa yang memelihara kamu? Allah. Itu bukan dia nampak, dia tahu. Dia yang boleh ingat, yang boleh buat kita berzikir ni, kita nampak dalam penciptaan Allah ni kebesaran dia, keagungan dia, kemurnian dia, kerahiman dia, keagungan dia, maha sucinya dia. Macam tu lah. Itulah yang orang yang sentiasa berzikir. Inilah namanya orang bijaksana. Namanya ulul albab. Yang Datuk Idris Jusuf, saya punya kawan, masa dia jadi Menteri Besar Terengganu, dia punya niat bagus, nak jadi orang Terengganu semua ulul albab. Tapi dia tak faham apa makna ulul albab ni. Jadi dia buatlah sekolah, semua sekolah
belajar hafiz Quran di Terengganu. Lepas tu bila dia tak jadi lagi menteri besar, tak ada lah lagi, baliklah Terengganu. Jadi ulul albab bukan orang baca Quran, hafal Quran bukan. Bukan ulul albab orang kuat semayang kan. Bukan ulul albab orang kuat puasa. Bukan ulul albab orang kuat dakwah. Ulul albab ni orang sentiasa ingat Allah. Nak berdiri, baring, duduk. Jadi orang yang ingat Allah ni, yang nampak kebesaran keagungan Allah ni, tentulah dia takkan langgar perintah Allah walau tak ada siapa nampak. Macam Rasidi bila tak ada orang nampak, dia dengan perempuan tu aja, dia lipatlah perempuan tu. Perempuan tu cakap kat dia, nanti kita kahwin. Dia, masa dia buat tu, dia tak tahu, tak ingat yang Allah melihat. Begitu juga Yazid, begitu juga Samad, begitu juga Hanzalah. Jadi semua tak ingat bahawa Allah melihat. Kalau ingat, tak buat. Jadi kalau kita ingat Allah tu, bila kita nampak, jadi dari ingat dia baru datang taat, baru datang takut. Ingat Allah, tak boleh. Satu orang dia perempuan yang tak ikut perintah Allah, dia langgar. Jadi satu kali tapi dia guru dekat Arab. Jadi satu kali dia ambil teksi, dia pun berbual lah dengan teksi tu, macam berbual biasalah. Jadi lelaki teksi tu pun dah tergoda dengan dia. Dia pun tertidur. Teksi driver tu bawa dia ke padang pasir nak rogol dia. Tapi dia ingat, dia minta satu perkara, aku semayang 2 rakaat boleh. Dia tak pernah semayang pun. Ni cerita betul. Bila dia semayang tu, dia nangis. Datang orang, rupa dia, orang nampak pada dia, orang tu pakcik dia. Dia pun tak tahu macam mana pakcik dia boleh tahu dia kat padang pasir. Sebab dia tu, dia pun terselamat lah. Teksi tu dipukul oleh pakcik dia. Bila dia balik, dia cerita lah. Tapi pakcik dia tak ada kat situ. Pakcik dia tengah tidur. Dan lagi satu pakcik dia pun datang, pun tak ada kat situ. Jadi siapa tu? Tentulah Allah hantar malaikat, kata dia, membantu dia. Macam kita dengar cerita pembawa barang tu, yang orang nak bunuh dia, nak ambil barang dia, dia kata minta izin saya semayang 2 rakaat. Lepas tu datang malaikat panahkan orang tu. Jadi lepas tu baru dia lah bertaubatlah dia. Allah tu ada rupanya, Allah mendengar. Jadi bukan dia kuat iman, tapi masa tu dia sangat-sangat berserah pada Allah lah, ingat Allah dengan begitu sekali. Sebab dia dah sampai tahap nak diperkosa. Banyak berlaku di negeri Arab begini. Sebab itu diberitahu, kalau kamu pergi haji, jangan pergi ni, nanti dibawa kamu padang pasir, lepas tu rogol, lepas tu dibunuh kamu. Habis cerita. Jadi banyak orang hilang. Kemana pergi tak hilang. Pergi Mekah hilang. Sebab naik taksi. Jadi Arab-Arab tu peluang ada merogol aja, dia buatlah. Kalau lelaki yang handsome, jangan jalan lorong-lorong sorang-sorang, nanti ditarik masuk dalam, diliwatnya. Sana 2 perkara lah banyak, liwat
atau rogol. Yang liwat tu dia tak bunuh lah. Jadi di Mekah tu banyak maksiat tak nampak lah. Bila maksiat tu dah sampai tahap sangat tinggi, bergoncanglah Mekah dengan Madinah, itu gempa bumi. Akhir zaman nanti. Dia tak gempa macam tu je. Gempa tu sebab dosa banyak. Jadi waktu Mekah, Madinah gempa, lari semua orang yang tak beriman ni. Yang pura-pura beriman pakai jubah semua. Hipokrit namanya. Yang belagak, talk share semua tu kan. Semua cabut. Bersihlah Mekah, Madinah. Nak bersihkan tu goyangkan je. Cabut semua lain. Macam kita nak goyangkan beras, semua tu jatuh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala hantar azab kat dunia ni, tujuannya untuk hancurkan orang-orang yang rosak. Masa tu orang yang rosak tak boleh kata aku tak rosak, aku tak ada buat. Allah tahulah siapa yang kena. Siapa yang kena dimatikan, siapa yang akan cabut lari. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerhati, melihat. Bukan Allah tak lihat. Macam perempuan tu, dia semayang, Allah melihat dia, mendengar. Satu Hindu, dia kuat agama Hindu, masuk Islam. Ya. Bila dia tahu Allah tak tidur, dia pun tak tidur. Begitu punya kuat dia amalkan Islam. Allah tak suruh dia tak tidur, tapi bila dia tahu Allah tak tidur, dia pun tak tidur. Satu Hindu, dia sebut nama Tuhan dia, tersilap sebut nama Tuhan Allah pula. Allah jawab dia. Malaikat tanya sebab apa Allah jawab. Allah kata dia dah lama sebut nama Tuhan dia, tak pernah dijawab. Dia sebut nama aku, takkan aku tak jawab pula. Jadi Allah Maha mendengar tau. Yang sekarang kita buat ni Allah tahu, tengok. Hairan Allah suatu, boleh tengok semua orang punya hal. Orang bukan seorang. Anak. Macam kat dunia ni bilion ada. Bukan manusia je, haiwan lagi. Semua Allah nampak. Macam mana punya penglihatan Allah ada tu. Maha tu namanya Maha. Bila Sufyan terjemah Inggeris saya tu, Allah sangat melihat dia. Perkataan terjemah tu tak betul. Sangat melihat tak boleh. Dalam Inggeris dia cakap most. Allah the most seeing. Terjemah Sufyan sangat melihat. Mana betul? Dia dalam bahasa Melayu dia kena maha. Maha ni tak ada limit maknanya. Makna maha melihat ni, makna dia tak ada limit. Batas melihat tu tak ada. English je tak ada. English tak ada words. Kita kena cakap the most sing. Kita tak boleh cakap maha sing pula, because maha bukan English. Sufyan bila terjemah Melayu, dia tak boleh pakai macam sangat melihat. Itu begitu Sufyan gombak tu bodoh. Dia dah pergi US tapi dia tak pandai agama. Kerana tak pandai agama, bila terjemah dia tak jadi. Pandai bahasa Inggeris, bahasa agama Melayu dia tak tahu. So Melayu dia pakai maha. Maha melihat, maha mendengar. Maha, itu perkataan maha. Maha ni maknanya melihat tanpa batas. Tak ada orang terjemah macam ni, tafsir macam ni tak ada kan? Apa makna maha selama ni? Kau tahu tak? Tahu tak? Sebut maha-maha je. Maha ni maknanya melihat, maha melihat tanpa batas. Batas makna tak ada benda yang boleh menghalang Allah. Dia melihat walaupun
dalam batu, walaupun belakang batu, Allah tetap tahu, tampak nampak. Apa yang ada di dada kita, kita sembunyikan, Allah tahu. Yang kita beritahu, Allah tahu. Tentulah Allah tahu. Yang kita sembunyi pun Allah tahu. Apa makna Maha tahu? Maknanya tahu Allah tu dia tak ada batas. Dia tahu yang dulu, yang akan datang. Allah tahu semua apa akan berlaku pada kita. Waktu zaman Adam, dia tahu apa yang berlaku, yang dah berlaku, dia tahu yang akan berlaku. Makna Allah tu, dia punya penglihatan tak ada batas. Dia punya tahu tak ada batas. Dia punya dengar tak ada batas. Bagaimana kita boleh kita boleh melari daripada Allah tahu? Kita cuba tipu kan? Macam orang kafir ditanya, anak, siapa memelihara kamu? Dia jawab, Allah. Siapa yang memiliki langit dan bumi? Dia jawab, Allah. Rasyidi pun jawab Allah, orang kafir pun jawab Allah. Jadi kata Allah, kalau dia jawab Allah, tanya dia, kenapa kamu jadi orang yang mengingkari Allah? Bila ditanya tu, orang kafir tak boleh jawab. Kalau Allah lah Tuhan yang memelihara kamu, yang mencipta langit bumi, kenapa kamu tak taat Allah? Kenapa kamu ingkar perintah Allah? Kenapa? Dia tak boleh jawab lah. Dia diam. Kenapa dia tak boleh jawab? Kenapa si orang kafir tu tak boleh jawab? Kenapa? Kenapa tak boleh jawab? Kenapa? Semua tak boleh jawab. Tadi bila cakap siapa jadikan langit bumi, Allah. Siapa memelihara kamu semua, Allah. Kalau betul lah, kenapa kamu begitu engkar pada Allah? Kenapa? Bila dijawab macam tu, Nabi tanya macam tu, Allah bagi tahu Nabi suruh tanya tu. Orang kafir tentu tak boleh jawab. Kenapa dia tak boleh jawab? Samad tak boleh tahu. Sebab dia, apa yang dia cakap Allah buat ni, semua datang dari mulut, bukan dari hati dia. Kata Allah, sesungguhnya mereka tu orang apa? Penipu. Allah beritahu, orang kafir ni orang penipu. Kamu tak boleh baca, inilah tafsir Quran. Dalam Quran tak. So semua orang kafir ni dia bukan orang benar. Dia tahu cakap benar. Kamu pun macam orang kafir juga. Apa yang kamu cakap dari mulut, bila bukan dalam hati, namanya penipu. Namanya layas. Layas ni orang bercakap bukan daripada hati dia. Orang benar ni hati mulut sama. Jadi kamu orang benar ke orang penipu? Penipu. Sama? Jadi bila kita penipu, maknanya kita belum betul. Kalau betul kita percaya dalam hati bahawa langit bumi dicipta oleh Allah, hal kita semua diurus oleh Allah, Allah semuanya, tentu kita taat Allah dengan sebenar-benarnya. Tapi kita tidak taat, tapi kita tahu mana kita penipu. Jadi orang-orang yang bukan Islam ni adalah penipu. Sebab itu tak heran mereka boleh jadi hipokrit. Bila orang kafir ni nak dunia, untuk nak dunia, dia tipu lah. Dia ucap kalimah. Jadi kata Allah, dia ni nak tipu siapa?
Dia nak tipu Allah yang maha tahu. Munafik tu tak tahu Allah tu maha tahu. Dia tahu tau Allah maha tahu. Tak tahu. Dia ingat Allah tak tahu. Macam Rashidi bila dia berzina, dia ingat Allah tak nampak. Dan Allah tak tahu. Sama tak Rashidi dengan orang kafir yang tak mengucap kalimah? Lebih kurang sama. Orang kafir itu pun tak tahu Allah melihat, mendengar. Rashidi yang dah mengucap pun tak tahu. Jadi itulah orang kata nak belajar akidah, belajar sifat 20. Dia orang kata. Jadi bila dah hafal sifat 20, dah ada iman. Betul ke? Jadi nak dapat iman, hafal sifat 20. Tak hafal, habis. Jadi dengan menghafal aja, mana dah ada iman. Silap. Tak betul sangat. Jadi tuan-tuan guru, Tok Syekh mengajar hakiman dengan mengajar orang sifat 20. Dia sendiri, macam saya cakap Rashidi, dia kan tak belajar sifat 20. Mungkin dia tahu, tapi dia tahu je. Dia penipu. Dalam hati dia Allah tak melihat. Dalam hati dia Allah tak mendengar. Tapi kalau ditanya siapa buat langit pun, kata Allah. Siapa melihara kau? Allah. Dia adalah penipu. Jadi itulah yang Allah tak suka pada orang munafikin tu. Allah tak suka sebab dia orang tu nak menipu. Yang nak ditipunya tu bukan sesiapa. Allah yang maha melihat dan maha tahu tu Allah. Tahu dia tak ada batas. Jadi Allah murka. Satu, dia tipu Allah. Dua, dia tipu Nabi. Tiga, dia tipu orang beriman. Sebab itu azab untuk orang munafikin tu, kalau nak dikira buruk dia, lebih kurang lah. Dia nak harta benda je, bukannya dia nak lain. Tapi yang masalahnya dia menipu. Orang kafir tu dia tak menipu. Dia kafir, dia kata saya kafir. Dia tak pergi perang dengan orang Islam, bersama orang Islam. Dia memerangi orang Islam. Tapi munafikin ni dia perang bersama orang Islam, tapi tujuannya bukan nak menaikkan agama, bukan nak perang untuk suka kalah, untuk dapat dunia, rampasan, harta rampasan. Satu kali orang munafik tu kata, kami tak nak pergi ya Rasulullah. Kami banyak kerja, tapi boleh tak kami dapat rampasan, harta rampasan perang sekali? Dia beritahu. Sedangkan hukum Allah, harta rampasan tu tak boleh diberi pada orang yang tak pergi perang. Dia hanya diberi kepada orang yang pergi perang. Tapi munafikin ni minta dibagi juga pada mereka walaupun mereka tak pergi. Apa yang mereka buat ni? Samad. Apa perkara buruk yang mereka telah buat bila minta kepada Nabi harta rampasan perang sedangkan mereka tak mau pergi perang? Mereka sebenarnya nyuruh Nabi untuk mengubah ayat Allah. Ayat Allah bagi tahu harta rampasan perang untuk orang perang dan juga untuk Nabi dan Allah dan Rasul. Dan untuk orang the needy, the poor, the welfare, orang miskin, harta rampasan perang bukan untuk ni. Mereka menyuruh Nabi menukar ayat Allah. Yang lain tafsir ni kan lain daripada apa yang kamu sangka, betul tak? Jadi Allah marah, menyuruh Nabi menukar ayat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala pantanglah orang menukar ayat Allah ni. Memang Allah bagi azab bukan di akhirat, dunia. Macam orang yang lawan mak bapak kan. Itu buruk sangat pada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala buat amalan memuliakan mak bapak ni seiring dengan iman. Dengan memuliakan Allah. Kedua lepas Allah ni mak bapak.
Jadi orang yang kurang hajar pada mak bapak dia, ini orang yang tak memuliakan orang yang buat baik kat dia. Allah sangat buat baik kat kita, tak memuliakan. Sebab tu Allah bagi tahu perkara tu sangat dimurkai oleh Allah. Sufyan tak memuliakan mak bapak dia. Sufyan, I don't think Sufyan memuliakan mak bapak dia. Dia bergaya dia tu kan. Anak-anak sekarang ni mana ada memuliakan? Hampir semua kurang ajar. Jadi sifat tak memuliakan orang yang buat baik kat kamu ni lah bersamaan dengan sifat tak berbuat baik pada Allah yang mencipta dan buat baik kat kita. Mak yang melahirkan dia tu pun dia tak boleh memuliakannya. Bapak dia yang bersusah payah bekerja, tak boleh dia memuliakannya. Sebab itu azab untuk orang tu kat dunia dapat dan di akhirat. Jadi begitulah munafikin ni. Mereka tu menipu Allah. Jadi Allah murka. Orang kafir tu dia cakap dia kafir, dia tak menipu. Allah murka juga. Tapi orang munafik ni sangat murka. Tempat dia di neraka, dasar punya neraka, bawah. Orang murka lagi, orang tukar ayat Allah, lagi murka. Dia akan di dasar neraka, azab 2 kali ganda daripada yang diberi kepada munafik. Jadi tuan yang mulia, untuk buat hati jadi bersih, suci ni, kalimah masuk, tak ada kerja lain. Kerja mengajak manusia mengucapkan kalimah, dan kerja mengingatkan manusia tentang kalimah ni. Tiap-tiap hari cuti mati. Inilah kerja yang saya ajak kamu semua buat, dan saya buat. Untuk belajar kerja ni, mau datang sini, mau lihat dan tengok. Kalau tak tengok, tak boleh buat kerja ni. Dia tak ada sanad. Kita belajar satu mesti ada sanad. Tak ada sanad, dia tak betul ilmu tu. Tak boleh dapat sanad ni. Yalah, boleh juga kalau tak jumpa saya, tapi belajar dengan orang yang belajar dengan saya. Tapi kalau tak ada, kena datang. Kalau sanad tu salah, macam Rashidi mengajar salah. Sebab itu saya tulis skrip, supaya yang mengajar tu jangan cuba nak menukar sanad. Macam Samad cuba macam-macam tulis, panjang-panjang, nambah-nambah. Tak boleh. Jadi tuan-tuan yang mulia, kena untuk dapat sanad tu kena sekarang hidup belajar dengan saya tu. Tak boleh dengan orang yang belajar dengan saya level 2, level 3, level 3, level 4. Bila saya dah mati, level 2 juta. Tapi ada level je lah sanad. Jadi hari ni untuk memelihara daripada sanad tu pecah, saya tulis skrip. Jadi dia sukar nak dipecah. Dia orang yang belajar, lain dia ajar. Dulu profesor ajar ni simple aja. Jadi orang yang mengajar salah tu berdosa sebab memutuskan rangkaian sanad. Kerohanian tu hilang. Okey.